Selamat sejahtera. Saya Nisha Ravichandran, Ketua Kumpulan 1 dari Seksyen 101. Tajuk kami pada hari ini ialah Perbandingan Sistem Zakat dengan Sistem Pengurusan Kewangan dalam Agama Hindu. Ahli kumpulan saya ialah Nitya Shri, anak perempuan Nathan, Dashaini, anak perempuan Burgaya, Greshan Purani Bosco, anak perempuan Belusami. Merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan ketika telah memenuhi pensyaratnya. Zakat harus dihagikan kepada 8 asnaf, iaitu orang fakir, orang yang miskin, amil, hamal, orang yang memiliki hutang, orang yang berjuang di jalan halal dan juga musafir. Hal ini dapat membersihkan dosa mereka dan mensucikan mereka dari halak yang buruk. Konsep zakat sebagai dari segi Islam merupakan salah satu usaha untuk membangunkan ekonomi masyarakat, mencipta perbezaan ekonomi yang adil dan saksama di kalangan orang ramai supaya orang-orang kaya tidak akan menjadi lebih kaya dan juga orang miskin tidak menjadi semakin miskin. Rasulullah sendiri ada menyebut bahawa sesiapa yang mendirikan solat tetapi tidak menunaikan zakat maka solatnya adalah sia-sia. Ramai yang tertanya-tanya bagaimana pula dengan agama Hindu. Untuk pengetahuannya, agama itu telah mengamalkan dan derma makanan, dikenali sebagai annadhanam. Annadhanam adalah salah satu cara untuk menderma makanan kepada orang yang memerlukannya. Sebagai contoh, orang yang miskin, orang-orang yatim piatu dan juga orang yang berkelaparan. Annam yang bermaksud makanan dan dhanam yang bermaksud membuat perkongsian atau memberi. Membantu menghilangkan rasa lapar, seorang akan memenangkan karma baik di dunia dan juga di akhirat. Hal ini dapat membersihkan jiwa dan juga dapat mensucikan karma. Mereka juga boleh memberi makanan yang secukup kepada haiwan seperti lembu, ayam dan juga semut. Mereka juga menawarkan duit, pemberian baju dan juga pemberian harta benda kepada orang yang memerlukannya. Orang-orang tua pernah berkata, kalau kita berbuat baik kepada orang, maka perbuatan baik itu akan dibalas dengan balasan yang baik. Objektif kajian adalah untuk membincangkan perbandingan sistem zakat dengan sistem pengurusan kewangan dalam agama Hindu. Yang kedua adalah untuk mengkaji jumlah kutipan dan peratusan agihannya kepada agama Hindu. Yang ketiga adalah untuk mengenal pasti keberkesanan daripada agihan kutipan kepada agama Hindu. Tinjauan literatur. Kajian daripada Vignesh Chandran iaitu pada tahun 2020 tentang dhanam dan dharma iaitu dikategorikan sebagai zakat telah diutamakan di karya Epik Mahabharata. Dalam Epik Mahabharata terdapat seorang pahlawan sastra iaitu Karnan, seorang yang disanjungi oleh semua orang. Hal ini kerana Karnan adalah definisi dalam dhanam dan dharma. Zakat dalam agama Hindu bukannya semestinya wang. Ia juga boleh dikatakan benda, makanan, bantuan dari segi fizikal dan juga mental. Dikenali sebagai dhanam dan dharma. Kajian dilakukan oleh Arya B. Majumdar pada tahun 2013 ialah zakat dikenali sebagai dana dan perkara mulia yang orang dilakukan dan disanjungi. Kajian ini menyatakan terdapat prinsip manusmriti seorang yang membuat dana dari segi air, makanan, emas, perak, harta benda dan sebagainya dipercayai memperolehi faedah pada kelahirannya. Kajian lain yang menegaskan zakat dalam agama Hinduism dilakukan pada tahun 2020 ialah Sri Panchamuda Hanuman Temple and Religious Academy. Zakat dikategorikan sebagai amalan annadhanam, berarti sedekah makanan. Amalan ini sangat mulia dan suci dan setiap penganut agama mengikut amalan ini pada hari perayaan atau hari kelahiran. Kami telah menggunakan beberapa sumber untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh untuk tajuk kajian kami iaitu perbandingan antara sistem zakat dan sistem pengurusan kewangan dalam agama Hindu. Pertama sekali, kami telah menggunakan laman sesawang untuk mendapatkan maklumat seperti jenis skim bantuan zakat, jenis dan manfaat dana Hindu, kepentingan kaum di Malaysia, importance of annadhanam in Hinduism, Swami Mukundananda dan juga background of putra.
Kami juga menggunakan buku untuk mendapatkan info yang mendalam untuk kajian ini. Dan untuk data sekunder pula, kami telah menggunakan jurnal dan artikel. Contoh artikel yang telah kami menggunakan adalah persamaan di antara agama Hindu dan agama Islam. Contoh jurnal yang telah kami menggunakan adalah agihan zakat terus kepada asnaf, pengagihan zakat oleh institusi zakat kepada 8 asnaf, prestasi kecekapan pengurusan kewangan dan agihan zakat, dan juga pengurusan zakat di Malaysia. Kami juga menggunakan soal selidik dalam cara Google Form. Google Form ini telah dihantar kepada rakan-rakan kami dan ahli keluarga kami untuk mendapatkan info yang lebih lanjut untuk menyokong kajian ini. Metodologi pula, kami telah menggunakan sumber sekunder dari pelbagai pengkaji dari tahun lepas dan tahun lama untuk membezakan pandangan antara kajian-kajian tersebut. Ini dapat membuktikan kajian kami lebih fasih dan menyokongkan objektif kami. Kami juga dapat maklumat yang jelas dan tepat daripada kajian-kajian yang lepas ini. Dapatan penulisan. Dapatan penulisan telah menghuraikan sistem zakat dengan sistem pengurusan kewangan dalam agama Hindu. Perbezaan antara kedua-dua sistem ini amat ketara, terutamanya perbezaan antara zakat, dana dan dharma. Untuk konsep zakat dalam agama Islam. Zakat adalah amalan yang bersistematik untuk membangunkan sumber ekonomi. Melalui zakat, kami juga dapat mengurangkan kadar kemiskinan dalam negara dan zakat juga diamalkan untuk kebaikan asnaf. Ia juga dapat meningkatkan taraf hidup mereka yang miskin kepada taraf hidup yang lebih kaya, dan pengumpulan zakat juga terdiri daripada rukun Islam, dan konsep zakat juga menyokong mereka yang berpendapatan yang Jenis zakat. Zakat terbahagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Sekarang saya nak huraikan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat diri yang diberikan kepada setiap lelaki dan wanita Muslim yang berkualitas. Pada malam dan pagi bulan Ramadan, umat Islam yang diwajibkan untuk membiayai diri sendiri dan keluarganya atau anggota keluarganya memiliki makanan atau harta lebih dari yang dibutuhkan anggota keluarganya. Waktu menunaikan zakat fitrah terbahagi kepada 5, iaitu waktu wajib, waktu afdal, waktu sunat, waktu makruh dan waktu haram. Terusnya saya nak huraikan tentang zakat harta. Zakat harta terbahagi kepada 7, iaitu zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat takaful, zakat KWSP, zakat pelaburan dan zakat emas dan perak. Zakat pendapatan ialah semua jenis upah, imbuhan, bayaran atau hasil yang diperolehi daripada kerja atau usaha yang dilakukan sama ada secara tetap atau sekali-sekali. Manakala zakat perniagaan bermaksud ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada berasaskan pembuatan, pelumbungan, perikanan, perkapalan, pembekalan, pertanian, perkhidmatan atau sebagainya dengan tujuan diperniagakan. Zakat wang simpanan ialah mata wang wajib dikenakan zakat kerana ia boleh digunakan untuk bermualah sama dengan emas dan perak. Wang sama ada berbentuk kertas, shilling atau sebagainya setaraf dengan emas dan perak sebagai suatu kuasa membeli. Manakala zakat takaful ialah produk takaful yang merupakan salah satu bentuk simpanan atau pelaburan yang mempunyai unsur harta zakawi dan tertakluk kepada kewajipan zakat jika ia telah memenuhi syarat-syaratnya. Seterusnya, zakat KWSP ialah wang KWSP ialah wang daripada pendapatan seseorang hasil daripada pekerjaannya yang disimpan di dalam akaun simpanan pekerja kerana ia tertakluk di bawah Akta KWSP. Zakat pelaburan. Zakat pelaburan ialah saham adalah wang yang dilaburkan dalam syarikat atau perniagaan. Dan akhirnya, zakat emas dan perak. Ia bermaksud mata wang wajibkan dikenakan zakat kerana ia boleh digunakan untuk bermuamalah sama dengan emas dan perak. Sistem kewangan Islam. Ada perbezaan yang jelas antara sistem perbankan Islam dan sistem perbankan tradisional. Saksikan sistem yang tersedia yang menghasilkan atau melebihi jumlah pinjaman atau dalam Islam ini dilarang. Akad syariah yang digunakan dalam setiap produk perbankan syariah berbeza dengan produk perbankan tradisional. Bisnes perbankan dan bank biasanya sama. Terdapat perbezaan nyata dalam
dalam bisnes yang melibatkan kontrak tertutup antara bank dan nasabah. Konsep zakat dalam Hinduism. Dalam studi Epic Vignesh Chandran, zakat dalam agama Hindu diklasifikasikan sebagai dan. Ada dua jenis agama dan keberadaan Tuhan, iaitu manusia dengan dan tanpa. Seperti halnya agama Hindu, seseorang dengan segala sumber dayanya akan berdonasi kepada orang miskin yang disebut dari dara dan dina budi. Selain itu, ilmu keuangan juga dianggap zakat dalam agama Hindu. Dana pengetahuan adalah pengetahuan yang biasa dibagikan. Misalnya, guru dan disebut terpuji dan memberikan dorongan yang baik untuk melanjutkan hidupnya. Mereka menjadi terang atau orang dan diberkati oleh semua orang. Maka, jangan bersinggungan dengan ilmu dan hidup. Oleh kerana itu, pemberian ilmu lebih dihargai dalam agama Hindu kerana merupakan hal yang luhur dan penuh penyesalan. Sistem kewangan dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, nilai zakat sama seperti dalam agama Islam. Contohnya, Puran berikut Salasa Muscaya 261 hingga 263 dan Ramayana Sarga 2, 53 hingga 54 menyebutkan bahawa harta dan kekayaan ialah dharma sebanyak 30%, karma sebanyak 30%, dana harta atau moral usaha sebanyak 40%. Seterusnya, jenis dana. Jenis dana dibahagikan kepada 3. Dharma, Vidya dana dengan artha dana. Dharma ialah untuk merealisasikan ajaran dharma dengan berakhlak mulia. Vidya dana pula memberi ilmu pengetahuan kepada agama Hindu. Artha dana pula sediakan bahan atau atribut yang diperlukan, seperti diperoleh dengan ketulusan dan keikhlasan melalui dharma. Pertubuhan organisasi bagi masyarakat India untuk membuat dana Hindu ialah MITRA. MITRA stands for Malaysian Indian Transformation Unit Malaysia. Dia mempunyai beberapa syarat untuk memberi bantuan. Pertamanya, mestilah orang India Malaysia dari komuniti India B40. Selain itu, telah ditawarkan tempat untuk diploma pertama atau ijazah pertama di IPTA. Telah ditawarkan tempat untuk tahun akademik, penyertaan aktif dalam aktiviti ekstrakurikulum, acara sukan atau perkhidmatan masyarakat. MITRA membantu komuniti B40 India Malaysia di peringkat akar umbi sebagai sukarelawan. Secara rumusnya, tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji perbandingan antara sistem zakat dengan sistem kewangan Hindu. Pada akhir kajian, tujuannya telah dicapai dan sistem zakat Hindu mempunyai ciri-ciri yang menarik. Hasil dapatan kajian menekankan sistem zakat Hindu dengan lebih terperinci dan mengkaji asal-usul zakat Hindu. Konsep keagamaan Hindu memainkan peranan penting dalam epik Mahabharata dan Bhagavad Gita. Dalam agama Islam, terdapat sistem kewangan dan kadar pengiraannya untuk seseorang membuat zakat. Dalam agama Hindu pula, tidak mempunyai sistem kewangan dan kadar pengiraannya untuk seseorang memberi dana. Agama Hindu boleh membuat dana dan dharma mengikut kemampuan mereka sendiri. Terdapat juga beberapa organisasi yang memberikan bantuan dalam pembiayaan seperti MITRA. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama untuk mengembangkan sistem zakat dengan lebih baik dan membolehkan negara kita berkembang dari bidang ekonomi. Terima kasih.